Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Sorry guys, dah agak lama dah tak buat video tentang fotografi ni. Tapi bila saya tengok analitik kat YouTube ni kan, hari-hari ada je orang yang tengok video-video saya dan ada je subscriber baru setiap hari. So ni yang membuatkan saya semangat nak buat balik video-video YouTube ni. Sebelum ni saya fokus buat TikTok saya guys. Ni TikTok saya. Kat dalam TikTok saya ni ada fakta-fakta general info lah. Okay. Dan Alhamdulillah bila saya fokus buat TikTok ni, saya dipilih menjadi TikTok guru. Sebab itulah saya banyak fokus kat TikTok dan saya dah kurang sikit buat video kat YouTube ni. By the way, sebab channel ni masih lagi aktif, ada follower, lepas tu ada orang yang view hari-hari. So that's why saya nak buat juga video dekat YouTube ni. Mungkin takkan sekerap yang saya akan buat dekat TikTok dan sebagainya, tapi kita cubalah adakan juga video kat YouTube ni. Okey, untuk video kali ni saya berminat untuk nak bincang sikit masa depan fotografi kita ni. Apa akan jadi sebab smartphone pun dah makin banyak kan. Dan nampak teknologi kamera ni macam slow sikit untuk nak catch up dengan teknologi yang ada kat smartphone ni. Smartphone kita ni pun dah makin canggih dah guys. Dia bukan saja dah ada kamera, calculator pun ada kat situ. Dia dah boleh gantikan juga MP3 yang kita selalu dengar sebelum ni. Dia boleh gantikan juga perakam suara. Dan bukan tu je, dia juga dah pun boleh gantikan TV kita. So sekarang ni ramai yang dah tak tengok TV lagi dah. Semua orang boleh akses apa yang diorang minat nak tengok cuma melalui smartphone diorang je. Dan tak terkecuali lah, kamera yang memang dah semakin lama semakin berkualiti di smartphone ni. Sekarang ni siap boleh record video 8K, siap ada built-in stabilizer. Dan untuk gambar, siap boleh tangkap gambar beratus-ratus megapiksel. Tak kegila guys. Dan lagi satu ialah, orang akan pilih smartphone berbanding dengan kamera ni. Kamera tak kisahlah, kamera DSLR ke, mirrorless ke. Sebab dia mudah untuk nak bawa ke mana-mana. Cuma masuk dalam poket dan tak perlu risau lagi dah. Tak berat, tak perlu nak bawa lens banyak-banyak. Dah siap ada 4-5 lens dah dekat phone tu. Dan apa yang membuatkan orang tertarik untuk pakai smartphone lagi berbanding kamera ni, dia dah boleh terus edit dan boleh terus share dekat social media. So on the spot, instant kan. Kalau kita ambil gambar kat kamera, paling-paling pun kita nak kena transfer pakai wifi. Tak pun kita kena balik cucuk memory card kat PC kan, baru kita boleh edit gambar-gambar kita. Tapi kalau dekat phone, dah automatic boleh terus edit dah boleh send dekat social media kita. So dengan kehadiran smartphone yang dah berteknologi tinggi ni, gambar pun makin lama makin cantik, megapixel makin besar, size sensor pun dah semakin besar, lens ada macam-macam dah, ada wide, ada ultra wide, ada telefoto lagi, ada makro. So macam mana, perlu tak lagi kita gunakan kamera DSLR ataupun mirrorless kita ni untuk shoot gambar, ataupun smartphone kita ni dah pun memadai? Kalau kita tengok satu graf ni yang dikeluarkan oleh Mayflower berdasarkan data-data yang diperoleh daripada SIPA, iaitu Camera and Imaging Product Association di Jepun ni, data menunjukkan penurunan production compact kamera yang agak drastik bermula pada tahun 2011. Dan pada tahun 2011 tu, iPhone 4 baru saja dikeluarkan dengan kamera 8 megapiksel dan juga boleh record video Full HD. So guys, apabila dah ada kamera 8 megapiksel dekat smartphone dan boleh record Full HD, kamera-kamera compact dah pun kurang sambutan. Maka production kamera compact dah pun menurun. Dan graf yang sama, kalau kita masukkan pula production untuk smartphone, maka graf dia akan jadi macam ni. Gila tak guys? Beza dia sangat banyak. Production untuk smartphone ni meningkat dengan sangat-sangat drastik sebab permintaan dia yang sangat tinggi. Dan kalau anda perasan, pada tahun 2020 ada satu berita iaitu Canon telah pun menutup sebahagian operasi kilangnya di selatan China. Yang mana kilang tu dah pun beroperasi selama 32 tahun tapi terpaksa ditutup sebab demand untuk compact kamera dah pun menurun. Jatuh merudum guys. So dah lah low demand dah kurang, tambah pula dengan musim-musim Covid ni orang tak membeli sangat. Jadi Canon terpaksa menutup kilangnya di selatan China tersebut. Lagipun guys, siapa nak pakai compact camera yang kualiti dia sama je dengan gambar yang kita tangkap dengan smartphone kita. Dan kadang-kadang kualiti dekat smartphone tu lagi padu daripada kamera compact yang kita beli untuk tangkap gambar je tu. So better kita pakai smartphone lah kan.
Dan ikut satu laporan daripada DxOMark, smartphone kamera ni dah pun berevolusi. Dah semakin lama semakin berkualiti tinggi. Dah hampir sangat dengan kamera DSLR ataupun mirrorless yang kita guna sekarang ni. So guys, macam mana future untuk kita ni sebagai fotografer? Saya rasa untuk dalam bidang wedding ni tak lama dah. Mungkin 5-6 tahun lagi orang dah tak perlukan professional fotografer untuk tangkap gambar diorang, sebab adik-beradik diorang pun dah boleh tangkap gambar diorang cantik-cantik cuma pakai smartphone je. Jom kita tengok dua image ni. Anda boleh bandingkan tak mana satu yang menggunakan kamera profesional dan mana satu yang menggunakan smartphone? Okey, saya bagi anda 3 saat untuk anda teka. Dan kalau anda teka yang kiri tu adalah smartphone, maka anda silap. Sebab yang kiri tu di-shoot menggunakan Sony A7R III dan yang sebelah kanan pula menggunakan Google Pixel 3. So guys, kalau kita tengok side by side dan kita tak diberitahu apakah jenama kamera yang ambil gambar ni, kita takkan tahu pun gambar ni diambil menggunakan smartphone ataupun kamera profesional. Dan kalau kita tengok lagi report daripada DxOMark, nampak jelas sangat yang kualiti kamera smartphone ni dah semakin meningkat. Setiap tahun tau ada perubahan. Kita tengok dari tahun 2013, 2014 sampai 2019 ni, ini menggunakan kamera smartphone tau. Image dia yang daripada ada noise dan tak berapa nak sharp ni, kepada gambar yang tak ada noise, clean dan lebih sharp. Dan semua gambar ni ditangkap menggunakan kamera iPhone daripada 5 generasi. Iaitu pada tahun 2013, gambar ni di-shoot menggunakan kamera iPhone 5S. Dan sampailah ke 2019, mereka shoot menggunakan iPhone 11 Pro Max. So nampak beza kan daripada segi kualiti tu. iPhone daripada 5 generasi ni pada tahun yang berbeza-beza ni dah meningkat kualiti dia drastik. So macam mana lagi 5 tahun ke depan, agak-agak apa yang akan jadi pada smartphone yang ada di pasaran sekarang ni. Dan bukan tu je, menurut DxOMark, smartphone sekarang ni dah mampu pun buang lens distortion, lens shading ataupun vignette, dan dia juga mampu untuk buang chromatic aberration secara automatik. So guys, kamera smartphone dah tak ada masalah yang kamera DSLR ataupun mirrorless kita ada. So takkan tak best lagi kan? Kalau dah kamera smartphone pun dah boleh buat macam mana yang kamera DSLR ataupun mirrorless kita buat apa kita nak bawa lagi kamera yang besar-besar untuk kita shoot? Untuk smartphone pula, kalau kita bandingkan detail daripada segi smartphone dengan kamera profesional ni, sebenarnya dah tak berapa lari jauh tau. Okey, gambar ni adalah gambar portrait half body yang mana di crop, ambil mata je, ambil bahagian mata je. Dan kalau kita tengok gambar daripada Huawei Mate 30 Pro ni, detail dia fantastic guys. Masih nampak sharp, tak ada noise sangat, dan dia punya detail wrinkle-wrinkle tu nampak jelas. Ni gambar crop ni, bukan gambar yang kita tangkap mata saja tau. Kalau kita tengok detail daripada Samsung Note 10 Plus tu pun actually dah okey kalau kita tak zoom in sampai macam ni. Kita tengok dekat luar je kan, gambar besar, kita tak zoom in sampai macam ni, actually detail tu dah nampak sangat sharp, sangat jelas, sangat bagus dah. Dan of course lah, yang kanan sekali tu adalah gambar daripada Panasonic Lumix S1R. Kamera full frame guys. Kamera ni harga dia masih lagi 8,000, 9,000. Kamera full frame, memang detail dia confirm lah best. Tapi kalau dibandingkan dengan Huawei Mate 30 Pro ni, tak banyak beza sangat dah detail dia. Lari sikit je. So acceptable untuk smartphone ada image detail yang sangat-sangat detail macam ni. Dah hampir kepada full frame kamera kot. Okey, ni satu lagi contoh gambar yang akan di zoom nanti. So gambar ni diambil low light. Kalau gambar portrait tadi diambil dalam keadaan cahaya yang cukup terang lah. So ini gambar yang diambil low light. So gambar ni kalau kita tengok persekitaran dia gelap lah, memang low light. Tapi kita akan zoom dekat part yang terowong yang bercahaya ni. Okey, dalam keadaan low light untuk smartphone, kita tengok Huawei Mate 30 Pro ni, actually detail dia dah cukup fantastic. Sebab kalau kita tengok full picture yang tak zoom, sebenarnya kita tak dapat bezakan pun detail-detail yang dekat gambar ni. Tapi bila kita zoom memang kita nampak beza lah sikit antara kamera yang full frame dengan kamera smartphone ni. Tapi detail dia masih lagi ada guys. Dia tak blur, dia tak kabur. Ini low light guys, bukan gambar yang shoot siang, waktu siang. So detail dekat low light ni pun dah cantik dah untuk Huawei Mate 30 Pro ni. And untuk Note 10 Plus ni memang dia nampak agak kabur lah sikit, tak berapa nak detail.
Tapi kalau kita tengok gambar yang besar, kita tak zoom in, saya rasa tak ada masalah. Orang tak dapat perasan, tak dapat cam pun yang detail dia macam tu. Dan kalau kita nak zoom sampai dekat-dekat, nak dapat detail cantik, of course lah, kamera full frame daripada Lumix S1R ni memang confirm lagi terbaik lah kan. Tapi dekat social media sekarang ni, siapa yang nak zoom, nak tengok gambar, nak zoom dekat-dekat, nak tengok detail? Tak ada. Kalau gambar tu cantik, orang akan terima gambar tu cantik. Kalau gambar tu hodoh, tangkaplah pakai kamera pro ke apa ke, tetap gambar tu akan hodoh. So macam guys, lepas tengok detail-detail daripada smartphone kamera ni, rasanya kamera DSLR ataupun mirrorless kita ni dah tak lama dah jangka hayat dia. Kalau lah tak ada teknologi baru untuk improve kamera ni, memang kamera akan kena tinggal lah. Sebab kalau kita nak lens-lens yang telefoto pun, dekat phone pun dah ada dah sekarang ni, sampai boleh zoom sampai lebih daripada 200mm kalau dibandingkan dengan kamera DSLR kita ni. Dan apa yang lagi menarik, Profoto dah pun keluarkan satu teknologi untuk sinkronizekan kamera smartphone kita ni dengan lighting daripada Profoto. So kalau nak main off camera flash ataupun strobist, boleh terus connect je dengan app Profoto ni dan boleh shoot menggunakan professional light. Tak perlu lagi dah nak bawa kamera kita berat-berat and then nak kena bawa light lagi dan sebagainya. Bawa smartphone dan bawa light, dah settle, boleh shoot dekat tengah panas ke, dekat dalam gelap ke, settle masalah kita. So nanti cubalah anda tinggalkan pendapat anda dekat ruangan komen, apa yang anda rasa tentang future of fotografi ni. Adakah dia akan beralih sepenuhnya kepada smartphone, ataupun untuk kamera yang profesional ni masih lagi ada ruang? Bagi pendapat saya lah kan, untuk wedding, untuk casual portrait, untuk gambar-gambar produk yang biasa-biasa ni, saya rasa ia akan didominasi oleh kamera smartphone. Sebab kamera smartphone ni mudah, kita cuma perlu belajar macam mana nak kompokan gambar tu bagi menarik, macam mana nak postkan talent ataupun subjek kita, macam mana nak cari cahaya yang cantik, kemudian keluarkan smartphone dan tangkap. Memang dah lawa dah gambar tu. Tapi masih lagi adalah beberapa limitation yang smartphone mungkin tak boleh buat. Mungkin nak shoot event-event macam sport, nak shoot gambar burung dan sebagainya, mungkin ada limitation lagi dekat smartphone. Tapi smartphone ni memang tak diciptakan untuk buat kerja-kerja yang macam tu pun kan. So untuk kerja-kerja yang profesional yang macam tu, mungkin masih lagi ada peluang untuk kita gunakan kamera yang profesional. Tapi untuk yang casual punya ataupun untuk gambar-gambar yang macam wedding sendiri pun, dah ada dah orang yang pernah pergi shoot wedding menggunakan smartphone dan memang ternyata cantik pun. Dari segi kualiti tak ada masalah. Nak print setakat gambar 12 AW 12x18 tu kan, tak ada masalah lagi. Orang siap boleh buat poster lagi kan dengan menggunakan kamera iPhone je. So dari segi kualiti untuk printing tu, saya rasa dah tak ada masalah. Dari segi kualiti untuk image, dari segi sharpness, video stabilization dan sebagainya, semua dah tip-top dah dalam phone ni, kalah dekat kamera-kamera kita ni. So saya rasa in the future, untuk job-job fotografi dalam bidang wedding dan sebagainya, mungkin kita dah boleh slow-slow untuk sama ada tingkatkan skill kita supaya kita lebih power, lebih padu daripada geng-geng yang pakai smartphone, ataupun mungkin kita dah boleh cuba cari portfolio-portfolio lain yang kita boleh upgrade kita punya skill, supaya apabila smartphone fotografi dah mendominasi market, maka kita masih lagi boleh survive. So guys, saya rasa itu saja yang saya nak share dalam video kali ni. Kalau anda ada pendapat anda, tinggalkan di ruangan komen. So jangan lupa subscribe channel ni. Subscribe tu free je guys. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.